Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, seperti yang saya janjikan, saya akan terus buat video untuk chapter 1. Dan saya tak plan untuk buat pecahan-pecahan video, tapi maafkan saya terpaksa bercakap tidak terlalu detail lah penerangan setiap satu. Tapi saya mengharapkan akan ada persoalan-persoalan ataupun pandangan yang wujud di ruangan komen di bawah. Jadi saya akan mula reply lah daripada ketidakfahaman ataupun perkara yang kurang jelas. Saya akan cuba jawab. Okay, chapter 1, seperti yang saya kata, setiap chapter ada dia punya learning outcome yang kena capai. So untuk chapter 1 ada beberapa target lah, yang mana selalunya kalau jumpa berdepan dengan pelajar-pelajar saya kat depan ni, saya akan memang tanya target setiap seorang. Dia nak capai apa sebenarnya untuk subjek ni, bukan subjek secara menyeluruh saja. Masuk chapter nak kena faham apa hingga ke chapter akhir. Dan untuk makluman, for this subject ada 10 chapters. So kita baru bermula dengan chapter 1. Hopefully saya sempatlah fahamkan awak semua sampai habis chapter. Seandainya ada soalan, teruskan tanya. Saya tak kisah ada pandangan ataupun ada perkara yang kurang faham ataupun tidak setuju dengan cara saya, boleh terus suarakan. Saya tak kisah, saya try to be terbuka. Okay, lagi satu, izinkan saya untuk menggunakan dua bahasa dalam pengajaran saya, bahasa Melayu dan English. Dalam slide akan keluarkan dalam bahasa English, saya akan explain in bahasa Melayu dan bercampurlah bahasa untuk memudahkan pelajar-pelajar. Terutamanya saya sedia tahu MJT 162 ni pelajar diploma part 1 yang ambil, dan dia baru je keluar daripada sekolah ataupun dunia alam persekolahan yang berbeza apabila masuk ke universiti. Dan saya tahu awak semua tengah sesuaikan diri. Okay, insyaAllah. So chapter 1, target saya ada 4. Awak keluar daripada kelas ni ataupun awak habis tengok video ni, awak akan faham apa itu pengurusan. You can define what is a management. At least kalau saya kat kelas, habis chapter, saya jumpa student kat luar kelas, saya tanya, okay, try to define what is a management. At least dia boleh jawab, management is a process of, Alhamdulillah. Sama juga dengan awak, try to test yourself. Okay, kedua, at least you can identify. Bila saya tanya, okay, Ahmad ada tak nama dalam ni, Ahmad ke Aminah ke? Okay, Aminah, can you please describe the managerial functions, maknanya fungsi-fungsi dalam pengurusan. Dia boleh sebut 4 benda yang utama tu. Okay, yang ketiga, at least keluar kelas ataupun habis tengok video ni, you can understand what are the roles of managers. Manager ni peranan dia bukan hanya satu, dia ada banyak. So contohnya ada 3 main roles. Awak boleh cerita pula role pertama apa, kedua apa, peranan. Kita cakap tentang peranan dan tanggungjawab. Dan yang keempat, at least you can describe the levels of managerial. Dalam position managers ni sendiri ada level yang berbeza. Dia ada top management, middle management, lower management, dan siapa yang berada di atas, tengah, bawah tu. Okay, so dalam kita terus je lah nak define management. Ini awak kena ingat ada tiga authors yang sangat famous. Nama dia Lewis, Holt dengan Stoner. 3 orang ni ada pandangan yang berbeza, susunan ayat yang berbeza dalam bagi definition on management. So dalam multiple choice question, dalam soalan test lah especially, dia keluar sama ada dekat true or false atau multiple choice.
dia tanya macam ni, contoh statement definition by Lewis. Dia kata, Lewis cakap, the process of administering and coordinating resources effectively and efficiently ni adalah maksud, bagi dia maksud management. Tapi dalam soalan dia buat ayat tu dan dia tanya, ini daripada maksud siapa? Awak kena ingatlah ni Lewis ke, Holt ke, Stoner. So kalau Lewis, saya nak ringkaskan, dia bermula dengan perkataan proses. Awak gariskan kalau awak tengah ada catat nota. The process of administering tu keyword dia tu ayat daripada Lewis je. Lewis percaya bahawa pengurusan adalah satu kaedah atau proses. Dia mentadbir, administer ni mentadbir, urus dan mengagihkan sumber. Resources ni bukan kita cakap pasal human je. Sumber kewangan, sumber tenaga, sumber elektrik, sumber material, sumber maklumat kan. Lewis kata management ni, pengurusan adalah proses kita mengagihkan sumber ni dengan cara yang paling efisien dan berkesan. Okay, ke arah nak capai matlamat company. Okay, itu Lewis. Tapi Holt pula dia panjang sikit. Holt percaya management adalah satu proses. Dia mula dengan merancang dulu, planning, organizing, leading, controlling. Okay, dia buat apa? Planning, P, organizing, O, leading, L, C, controlling. P, O, L, C ni ke arah siapa? Kepada human, ahli dalam syarikat, pada material, bahan yang digunakan dalam syarikat, pada financial, kewangan yang dikeluarkan oleh syarikat, dan juga information, data yang syarikat pegang tu, syarikat simpan tu adalah yang mana kita kena perkenalkan satu proses POLC tadi untuk menguruskan semua tu ke arah untuk apa? Memenuhi kehendak company. Itu kata Holt. Tapi kalau awak nampak definition panjang sikit dalam soalan nanti, tu selalunya Stoner. Stoner ni ayat dia panjang sikit. Dia kata dia hampir sama. Stoner ni dia buat definition adalah seolah macam gabungan definition Lewis dengan Holt. Holt ni H-O-L-T. Cuba sebut sikit Holt. Yang mana Stoner dia percaya management tu sendiri bermaksud proses POLC tadi dalam apa? P ni planning kan, organizing, leading, control. Dia merancang apa, mengurus apa, menggerakkan siapa dan mengawal siapa. Dia gabungan menyeluruh all members of the company dengan menggunakan resources yang being provided by the company untuk sama-sama capai matlamat. So kalau awak nampak definition the process of POLC ke arah resources, and then ujung dia penutup dengan goals to achieve certain goals. Itu maksud Stoner lah. Alright. Kemudian definition kedua yang penting yang tadi yang pertama definition management. Kedua awak kena tahu what is an organization. Senang je kita cakap bila besar nanti nak kerja kat syarikat besar. Contoh bila besar masa kecil dululah, ataupun masa awak tengah masuk universiti ni, kalau kawan-kawan tanya nak kerja mana, nak pergi kerja company apa sebenarnya company tu. Okay, organization adalah kalau mengikut Lewis, dia percaya group of individual, maknanya orang yang beramai-ramai ni dia bekerja bersama-sama nak ke arah capai matlamat. Itu adalah organization. Tapi kalau Holt pula dia percaya organization, maksud dia ni panjang sikit maksud organization. Structure of relationship, maknanya hubungan yang wujud dalam company, orang atasan, orang bawah, orang tengah ni adalah wujud apabila dua atau lebih, maknanya dua atau lebih orang bekerjasama nak capai matlamat. Dari situ wujud hubungan. Itu masuk Holt. Dia percaya itu adalah organization. Tapi Stoner macam biasalah ayat dia panjang sikit. Dia percaya organization ni adalah satu social unit yang dibina, di mana dalam dia kena ada lebih daripada seorang.
2 atau lebih orangnya yang bergerak bersama-sama merancang untuk capai matlamat. So nampak ayat panjang sikit tu tahu maksud ni. So maksud ketiga yang awak kena faham tadi, awak tahu management kedua maksud organisation, ketiga awak kena tahu siapa manager tu sendiri. Contohlah awak ada cita-cita satu hari nak jadi manager. Bila saya tanya manager tu apa sebenarnya? Awak dapat jawab tak? Right? So kata Lewis, kita guna satu definition je by Lewis Lewis kata manager adalah mana-mana ahli syarikat. Dalam syarikat tu dia jadi ahli, tapi dia yang bertanggungjawab POLC. Awak boleh tahu tak POLC tu? Kalau saya sebut awak boleh bayang tak terus apa? P tu planning, organizing, leading, controlling. Orang ini yang bertanggungjawab 4 benda ni, di mana dia akan pastikan matlamat company tercapai. Biasanya matlamat paling basic adalah matlamat apa? Nak untung lah. Syarikat mana yang tak nak untung kan? So kalau company kecil, manager tu seorang akan handle semua. Tapi kalau awak bekerja di syarikat yang besar, awak mungkin akan jadi salah satu manager untuk ni. Planning ke, organize. Tak, maksudnya awak akan jadi salah satu manager yang uruskan bahagian-bahagian tertentu. Tak adalah awak yang urus kewangan, awak urus data, awak urus teknologi, awak urus pekerja. So awak kena melalui POLC ni untuk setiap bahagian. Berapa banyak pula? Contohnya ada 10 department. Kalaulah awak satu-satunya manager yang kena urus semua department, agak berat. Tapi kalau syarikat besar biasanya satu department ada manager dia sendiri. Betul tak? Financial manager, IT manager, human resource manager. So dia akan lebih fokus kepada tugas yang ditentukan. Okey. Kenapa perlunya kita? Kenapa company ni perlu wujud? Okay. Kenapa kita perlukan syarikat? Satu, nak target, nak set objektif. Kedua, untuk pastikan knowledge ataupun maklumat ataupun data terjaga. Tak adalah maksudnya bila company tak diwujudkan, data ataupun maklumat tu nak disalurkan ke mana? Okay, that's why kena ada satu inisiatif. Mulalah ada seorang CEO kan, ketua yang memulakan bisnes, menaikkan syarikat, dia hire pekerja bawahan. And then daripada situ, data-data akan mula berkumpul. Jadi daripada sikit jadi banyak. So siapa yang akan organize? Ahli-ahli syarikat, iaitu pekerja, right? So siapa yang akan uruskan pekerja, dia dipanggil sebagai manager, right? Okay, kenapa perlu ada company? Kenapa syarikat ni perlu wujud? Tadi 1 dengan 2 saya dah sentuh. Ketiga, untuk serve society, demi masyarakat. Maknanya kita contoh kalau sakit pening nak pergi mana? Hospital. Itu adalah organisation. Okay, kalau nak masuk belajar, kena ada satu organisation, university. Kalau nak pergi belajar kereta lah paling simple, kena ada satu organisation. Syarikat yang pengeluar lesen kereta contohnya. Okay, dan sebagainya. And satu lagi untuk provide career, of course, bagi buka peluang kepada buka ruang kerja untuk orang awam. Untuk awak semua ni lah, awak dah nanti nak mula bekerja, awak akan tercari syarikat mana yang offer jawatan yang sesuai dengan awak. Okey, POLC kalau ikutkan kita memang yang tadi planning, organizing, leading, controlling. Kena hafal dah sekarang. Dia ke arah nak capai matlamat. Tapi di tengah-tengah dia akan ada communication yang berkesan. Baru matlamat tu tercapai. Communication ni kenapa di tengah-tengah? Kenapa perlu wujud? Sebab awak bukan berurusan seorang-seorang. Awak dengan orang lain. Ada hubungan yang awak kena jaga. Hubungan dengan rakan sebelah, rakan sama level, hubungan dengan orang atas, dengan hubungan dengan orang bawah. Contohnya kalau awak sebagai bos. Okay, ada cara macam mana nak nilai tahap performance pengurusan awak. Awak rasa awak dah urus dengan baik ni. Tapi how to measure? So dekat slide yang next ni, kita topik dia measuring managerial performance. Ada 2.
efficiency dengan effectiveness. Ni saya suka tanya student saya, apa beza efficiency dengan effectiveness? Kalau bahasa Melayu dia efficient dengan berkesan. Apa beza? Okay. Sebenarnya agak besar gap dia berbeza, iaitu kalau cakap pasal efficiency, the keyword adalah doing things right. Ini kena hafal selalu keluar soalan. Okay. Maknanya awak berkebolehan buat kerja dengan betul. Kerja dengan betul. Maknanya dah tengah buat kerja ni, awak nak pastikan dia betul macam mana? Awak ikut peraturan, betul tak? Ikut masa yang ditetapkan. Tapi apa beza dengan effectiveness? Keyword dia kena hafal doing the right thing. Buat benda yang betul. Yang tadi tu buat benda dengan betul. Kemudian nak pastikan berkesan, buat benda yang betul lah, yang sepatutnya untuk capai matlamat. Bukan maksudnya awak melanggar arahan, awak buat kerja haram, awak buat benda yang dilarang oleh undang-undang. Okay? Tapi tips untuk capai tahap effectiveness ni, awak kena pastikan matlamat yang awak set tu betul. Okay, kalau tak faham nanti saya akan bagi contoh kemudian lah. Saya tak nak video ni dia terlalu drag jadi panjang sangat. Awak pun nanti saya faham, awak stop kan, pergi makan kejap, lepas tu sambung dengar, dia akan distract lah, kacau sikit. So kalau tak faham lagi boleh terus proceed tanya je lah dekat ruangan bawah. Okay, tahap efficiency dengan effectiveness kita boleh tengok ada setengah orang dia efektif tapi tak efisien. Dia buat benda yang betul. Okay, contohnya dia doing the right thing, buat benda yang betul tapi tak buat betul-betul. Okay, contohnya kenapa dia buat benda yang betul ni? Maknanya bos dah suruh siapkan kerja, siapkan surat je, simple. Dia dah buat ni betul ni, ikut arahan. Tapi kenapa dia tak efisien? Sebab dia tak buat betul-betul. Contohnya berlaku pembaziran ke semasa dia buat kerja. Contohnya kertas tu dia print dah banyak-banyak kali, asyik salah je. Salah type sikit, dia print, dia baru perasan. Bermaksud berlaku pembaziran dalam resources. Okay? Ada juga orang yang dia efisien, dah cuba buat betul-betul, rupanya dia tak ikut arahan. Itu kita panggil sebagai efisien tapi tak efektif. Okay, awak boleh kategorikan awak jenis yang mana? Of course, pekerja yang baik adalah orang yang efisien dan efektif. Nak jadi student yang baik pun awak kena pastikan awak seorang yang efisien, buat benda yang buat benda dengan betul-betul, maknanya belajar bersungguh-sungguh, efektif, ikut apa yang awak set matlamat. Jangan lari dari matlamat. That's why saya suka nasihatkan student saya sentiasa betulkan niat supaya tahap efektif tu tercapai. Efisien tu pun awak boleh plan macam mana nak pastikan matlamat tu tercapai. So, saya nak tanya awak, siapa yang pandai jawab, dia jawablah kat bawah. Antara efisien dengan efektif, mana datang dulu? Jawablah dulu, nanti saya bagi jawapan. Okay, saya nak cakap tentang management yang ada functions of management. Soalan selalu tanya macam ni. Please describe 4 functions of management. Jawapan dia tak ada lain, mesti POLC. Ada juga yang confuse, management function ke managerial function, sama So kalau soalan tanya pasal function tu, ada perkataan function kat hujung, tapi kena tengoklah management ataupun managerial function, jawapan dia POLC. Planning, organizing, leading, controlling. So apa maksud 4 benda ni? Awak secara ringkas, planning, awak kena bijak merancang. Merancang bermula dengan set strategi. Awak mula susun aktiviti di bawah. Contohlah awak nak belajar ni, pengurusan masuk semester baru ni dengan online learning. Apa awak nak buat dengan POLC awak ni? Planning, awak susun jadual.
time bila akan online, time bila nak jaga adik kat rumah, time bila nak tolong mak masak. Planning, set strategi. Kalau tak ada strategi, habislah awak. Organizing, awak mula tadbir urus. Maknanya awak mula tetapkan pukul berapa awak akan pergi makan, pukul berapa awak ada kelas, pukul berapa awak kena bangun tidur, pukul berapa kena tidur. Determine what need to be done. And then dengan siapa awak kena deal. Contohnya masa timing kelas kita ni, awak akan ingat, oh ni time Dr. Mayang ni, oh ini time puan ni doktor ni. Awak kena tahu. So awak dah melalui step kedua dah, organizing. And then leading adalah awak menggerak, dia dah berjalan. Kalau contoh awak boss, leading dia awak gerakkan orang bawah. Tapi kalau awak seorang-seorang ni, awak lead yourself. Gerakkan diri awak. Jangan hanya merancang je, tapi awak tak pandai nak laksanakan. So leading ni melibatkan banyak benda, mainan emosi, awak kena tinggi tahap motivasi, awak kena macam semangat diri sendiri. Okay? And then controlling biasanya result akhir. Kalau student, dia akan tengoklah capai ke tidak yang dia target. Contoh saya kan dah cakap, individual assignment awak kena capai 15%. Kenalah cuba. Tapi bila awak tak laksanakan dengan baik, part leading tu pun problem. Dekat controlling awak sendiri nampak macam mana ni result jadi jatuh lah. How to control, awak cepat-cepat cover sebelum keluar result akhir. Itu baru carry mark keluar kan. So maknanya awak control macam mana. Carry mark dah rendah, final exam of course awak kena betul-betul bersungguh sebab awak dah nampak. Ini part controlling. Awak cuba buat langkah pembetulan sebelum awak menyesal kat hujung sekali nanti. Sama juga dengan syarikat besar. Bila part planning, dia plan lah, dia perlu pekerja berapa orang, kos keluarkan gaji, and then organizing, dia aturkan tugas manager macam mana, tugas timbalan macam mana, tugas orang bawah sampai tahap cleaner, tugasan dia macam mana. And then leading, mulalah awak kena pantau. Sebab staff ni biasa kalau tak dipantau, dia dah jadi naik lemak, dia seronok, senang pijak kepala. And then bila awak gabungkan semua ni teratur, senang untuk awak kontrol. Sebagai bos, awak nak kontrol performance dia orang senang. Tapi bila dari awal dah berterabur, awak nak kontrol tu, awak akan jadi termenung lah. Macam apa nak buat ni dari awal dah ada masalah attitude, pekerja tak datang, keuntungan tak tercapai dan macam-macam. Itulah pentingnya POLC. Dan bila gabungan POLC ni mantap, bermaksud goals atau mission yang awak nak capai tu insya-Allah mudah tercapai. So saya nak sebut sikit the managerial levels. Yang saya cakap, level-level pengurusan ni lain. Awak satu hari nanti akan jadi one of top management ke, middle management ke. Kalau top management ni biasanya melibatkan CEO, presiden. Kalau kita UiTM, rektor, okay? Dengan timbalan-timbalan rektor, yang orang yang selalu meeting besar-besar, ataupun kalau kita ada syarikat, ada usaha sama dengan pihak lain ataupun lembaga pengarah, itu semua top management yang akan plan benda yang sangat rumit. Dia mencipta dasar, mencipta peraturan. Tapi kalau middle managers, biasanya dia tolong salurkan maklumat daripada atas. Top management tu dia dah bagi arahan, middle manager ni dia lagi aktif lah. Dia pergi sana, pergi sini untuk bagi maklumat dan pastikan kerja berjalan. Tapi kalau first line manager ataupun lower level manager, ni orang bawahan, contohnya staff kerani, eksekutif, ataupun even dispatch ke, yang terlibat dengan key in data, terlibat dengan hal-hal masukkan data dalam komputer, tu semua masih dalam low level management. Tapi kalau dispatch tu, dia hanya ambil surat, pergi keluar, letak kat pigeonhole kan. Itu dia dah termasuk satu lagi kategori non-managerial personnel. Maknanya dia tidak terlibat dengan apa-apa pengurusan pun. Okay? Itu yang kita boleh kata contoh driver
driver ataupun cleaner. Itu non-managerial. Dia tak perlu fikir pasal vision, mission apa nak capai. Alright, itu adalah kategori orang ataupun pekerja yang tak terlibat dengan pengurusan. Awak kena ingat ada beberapa jenis managers, top, middle, first line manager. Tapi kalau ikut fungsi atau aktiviti atau tanggungjawab, dia ada kita panggil functional manager dengan general manager. Functional ni ikut jawatan Contohnya Department Kewangan, Department IT, Department HR, Department Operasi, Operational Management Operational Department. Banyak lagi department kan. Ikut pada syarikat lah dia nak buka. Lagi banyak department bermaksud syarikat tu lagi besar. Dia lagi banyak duit untuk bagi gaji kepada pekerja. Tapi lagi sikit department bermaksud syarikat tu belum cukuplah bajet untuk hire ramai pekerja. So kena ingat functional manager adalah manager yang mengikut fungsi tertentu. Tapi general manager biasanya dia akan jadi multitasking. Dia boleh handle kewangan tapi dia handle IT juga. Ini selalu kita boleh dapat dekat company-company kecil, tapi sebenarnya jawatan dia besar. General manager kan biasa dengar kan, I am the general manager for ABC company. Rupanya sebab dia yang handle semua department. Okay, boleh tanya soalan kalau ada keliru. Okay, skill saya nak cepatkan sikit. Saya target setengah jam je video ni, tapi saya rasa mungkin lebih sikit lah. Tak apa, awak boleh pause kan, awak stop kejap, pergi makan, adik tengah nangis, tolong mak ke, pergi basuh baju ke. Saya faham bila ODL ni, keadaan macam ni tak boleh nak dikawal lah. Bukan kita berada dalam kelas bebas, tapi pastikan awak jujur, ikhlas, jujur dengan saya, dengan diri awak juga. Lepas pause tu awak sambung kat tempat yang sama lah. Janganlah laju-laju ke apa ni Dr. Mayan cakap ni. Nanti saya tanya awak tak dapat jawab, ataupun saya suka test pelajar saya buat pop quiz ke, ataupun saya contact awak personally seorang-seorang ke, saya test tanya. Kalau tak faham tu maknanya adalah benda-benda yang terkantoi, tak habis tengok video and so on kan. Okay, antara dalam chapter 1 ni yang penting satu lagi skill. Cakap pasal pengurusan skill. Kita ada 3 skill utama technical, human dengan conceptual. Simple je, awak bawa diri awak kepada hari tu kan, lepas SPM contohnya awak ada bekerja, maybe lah awak kerja bahagian kerja kilang lah paling simple yang melibatkan awak kena handle machine ke, kena ingat prosedur ke. Itu sebenarnya lebih kepada technical. Orang ataupun awak pandai buat handle hal-hal komputer. Itu orang yang mempunyai technical skill. Dia ada ability to use procedure, teknik, semua dalam kepala dia. Kalau nak install software, dia tahu dah step 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Alright. Orang yang ada human skill pula, dia lebih kepada macam ni. Dia boleh cuba cakap, dia boleh cuba tolerate, dia letak simpati, dia cuba faham orang yang lebih banyak berurusan dengan orang lain. Okay. And conceptual skill pula, dia ada tahap mental capability, dia boleh buat keputusan, dia boleh bertindak dengan pantas. So awak tengok antara ciri-ciri ni awak ada tinggi yang mana. Itu adalah tanda dunia kerja awak akan datang macam mana, ataupun tanda yang mana awak kena mula polish. Awak rasa human skill awak rendah, awak tak yakin untuk bercakap. Macam contoh macam saya, memang kerja saya macam ni, kena cakap. Dan even kat dunia luar pun saya memang suka cakap, saya suka bagi nasihat, saya suka dapatkan nasihat orang, saya suka communicate dengan other people. Itu human skill saya tinggi, tapi technical part saya rendah saya rasa. Saya tak ingat prosedur tu, tak ingat prosedur ni. So setiap daripada kita ada lebih dan kurang. So awak nak improve diri awak, awak cuba kenal diri awak. Awak lebih yang mana? Kalau awak dapat nampak awak ni seorang yang suka berfikir, suka buat keputusan, awak mungkin ada mental capability yang tinggi, yang mungkin lebih menggerakkan awak untuk jadi manager. Sebab untuk jadi manager,
conceptual skill tu yang kena paling tinggi, diikuti dengan technical skill dan human skill. Okay, ada rajah kat sini, tolong tengok. Saya nampak bintang kuning tu saya letak kat slide ni. Top management yang saya kata tadi, conceptual skill dia bintang kuning tu dekat C kena tinggi. Tapi nak jadi manager yang di tengah-tengah, yang manager dalam kewangan ke, manager dalam bidang IT ke, dia punya human skill kena tinggi. Maknanya dia banyak berinteraksi dengan orang bawah. Tak bolehlah jadi manager yang tak ada hati perut, mulalah dapat komplain. And then lower level management kena ada technical skill yang tinggi. Sebab manager ni arahkan je, okey awak kena kendalikan sistem komputer. So yang berada di bawahan, staf bawahan ni, eksekutif dan ke bawah ni, dia akan mula menggerakkan diri dia untuk pastikan sistem operasi tu berjalan lancar. Dia kena tahu prosedur, dia kena tahu teknik. Tu maksud technical skill. So saya ada kata roles antara yang penting dalam chapter ni. Selalu keluar soalan dalam final exam pun selalu keluar dekat essay. Tapi kalau dekat test pertama nanti, dia selalu keluar dekat multiple choice question dengan true or false. Awak kena ingat ada 3 peranan utama sebagai manager: interpersonal, informational role dengan decisional role. Interpersonal ni orang yang pandai tolong manager dia. Dia seorang yang boleh memastikan hubungan, dia perantara di antara staff ni dengan ni. Dia jadi tukang memudahkan cara. Selalunya dia jadi leader, dia jadi liaison ataupun dia jadi figurehead, ketua department, yang mana orang suka dengar arahan dia, orang boleh terima. Okay? Tapi kalau informational roles ni, biasanya maklumat ada dalam tangan dia. Kita nak tanya-tanya dia, dia minta kat dia je. Sebab maklumat dia, kita pasti maklumat tu sahih. Okay? Orang yang boleh membantu manager dalam communicate the information. Maknanya dia dapat maklumat, dia tak simpan seorang-seorang, dia salurkan pada orang lain. And satu lagi role, peranan yang last, decisional, orang yang boleh buat keputusan dengan memberi penyelesaian kepada sebarang masalah. Inilah dia decisional roles. Kalau awak tengok item-item kat bawah, ini adalah kategori ataupun kerja-kerja yang sesuai dengan orang yang tinggi peranan macam ni. Contoh, orang yang pandai buat penyelesaian masalah sendiri, dia sesuai jadi usahawan. Okay, dia sesuai jadi perunding. Dia sesuai, dia ada